Okey. Mary. Alright. Dapat kalau nyuruh download apa nama itu dokumen download. Kita pergi dekat chat. Chat send to everyone. Okay. Dapat tak? Dapat tak tuan-tuan dan puan-puan? triple training Carol, yang ada berikut merupakan Carol boleh bantu macam mana nak update ni? Nak download. Aku tutup ni. Oh, ada Sandra ya. Ini tutup. Ya, Asha, boleh Asha re-email balik? Boleh apa balik semula kita punya tu? Okey, Kak, sekejap Okey, boleh. Nanti Siti Asha akan send balik kita punya nota. Okey, send yang baru. Okey. Di chat box Puan. Yes, di chat box. Alright. Asha ada nombor dia orang ke? Kalau dekat WhatsApp boleh juga WhatsApp. Buat dua-dua. Okay, Asha bagi dekat person in charge. Asha ada nombor person in charge je. Sekejap Asha bagi. Okay. Alright. Tapi dekat ni dekat peserta. Okey. Khairul dah hantar dah balik nota peserta. Jumpa tak? Jumpa? Boleh download tak? Tak apa, kita belajar download ni. Don't worry, ni sebahagian daripada pembelajaran guna Zoom. Sebab semua orang pakai guna baru kan. Okay, click to download. So kita klik dia. Klik, gunakan kita punya cursor, kita klik. Puan Tini dapat tak? Boleh, okay. Siapa dah dapat download, kasih thumb up. Okay, ya, bagi reaction thumbs up. Sandra sudah ya? Okay, Sandra sudah, Tini sudah. Okay, Azah pun okay. Alinan boleh tak? Boleh Puan? Okay, Linan ada assistant. Okay, saya memang tak dapat Puan sebab pakai handphone. Cik Carol, macam mana kalau pakai handphone Cik Carol? Boleh ke kita nak apa? Okey, Khatijah pun sama sebab guna handphone. Nanti kita tanya kalau apa. Okey, handphone ni mungkin kita boleh hantar direct ke WhatsApp. Boleh bagi nombor handphone you all dekat WhatsApp, dekat chat supaya Siti boleh hantar direct ke handphone you all. Sekarang dihantar kepada person in charge. Siapa? Sandra, hantar nombor Sandra. Dan juga, okey, Khatijah dah ada, Sandra dah ada. Okey. Cik Carol, boleh hantarkan? Asha, boleh hantar WhatsApp dekat mereka? Okey. Kejap Puan. Boleh. Okay. Alright. Tak apa, kita belajar. Pada yang dah dapat, pergi cari muka surat tadi. Muka surat berapa ya? Muka surat 27. 27. Muka surat 27. Okey. Okey. Alright, Khatijah, Hartini. Hartini, Victoria. Ini semua tak dapat ke tu? Vic, tak dapat Vic? Vic? Handphone. Okey. Vic dapat tak? Okey tak Vic? Okey. Download Puan. Cannot. Okey tak apa. Kalau tak boleh kita akan hantar terus WhatsApp. WhatsApp lagi senang dapat.
Okay. Alright, dan line pun lari-lari juga ya. Okay, nota peserta. Carol dah hantar lagi sekali. Okay. Alright. So are we okay? Kalau okay, boleh pergi ke muka surat 27. Muka surat 27. Okay. Cari muka surat 27. Okay, are we okay? Jumpa tak? Okay, jumpa tak? Okay, siapa yang tengah menggunakan phone tak boleh download. Okay, Carol dah check dah. Tak, siapa yang guna handphone memang tak boleh download. Siapa yang guna apa tu? Guna komputer boleh. Berapa orang guna handphone? Berapa guna handphone? Okay, tapi tak apa, tak apa. Apa kita buat adalah saya nak kongsikan skrin muka surat 27. Okay, so saya nak share skrin muka surat 27. Tuan-tuan dan puan-puan akan nampak benda ni. Okay, are we ready? Ya, kita nak buat aktiviti, ya tak perlu kalau tak dapat download pun tak apa. Kita gunakan saja skrin saya. Tuan-tuan dan puan-puan boleh nampakkan skrin saya? Okay. Jadi yang ini saya nak tuan-tuan dan puan-puan kita buat latihan sebab kita nak timekan berapa lama kita nak buat. Latihannya adalah saya nak tuan-tuan dan puan-puan cuba cari nombor dan sambungkan nombor 1 sampai nombor 20. Okay. Contoh. Okay, mari saya buat contoh. Okay, contoh. Kita gunakan contoh kita. Kita nak ambil, saya gunakan highlighter. Contohnya nombor 1. Ini adalah nombor 1. Nombor 1 sambung ke nombor 2. Tuan-tuan cari nombor 2. Nombor 2 pergi ke nombor 3. Ini nombor 3. Alright. Dari nombor 3, tuan-tuan dan puan-puan sambung ke nombor 4 sampai nombor 20. Are we ready? Alright. Yes, are we ready? Okay. So kalau ready, cuba tuan-tuan dan puan-puan sambungkan. Bila ready saja, terus cakap, terus bagi thumbs up. Kita nak tengok siapa juara dalam sambung nombor. Nombor 1, 2, 3 saya dah tunjuk. Sambung sampai nombor 20. Kita bermula sekarang. Kita bermula sekarang. 10.33. Mula dari sekarang. Okey, siapa dapat sampai 20? 4 sampai 20, sambung nombor yang saya sambungkan tadi. Ya, cari nombor 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
Siapa siap? Thumbs up. Okay. Saya stop share. Sorry. Saya share semula, sorry. Tentang pakai skrin saya. Okay, sorry. Okay, siapa dah siap? Ya, bagi chat kata dah siap. Siapa dah siap? Alright, bagi thumbs up ataupun kata dah siap. Okay. Alright, good. Yang mana yang dah sambung tu, sambung. 4, okay, good. 5, 6. Okay. Siapa dah siap? Thumbs up. Ada yang dah siap? Ada yang dah siap sampai 20? Sampai 20, mana nombor 20 ya? Dia sampai 15. Okey. Harap Lina jangan pening, tak apa. Cari aja. Mata pun dah pening tengok. Okey. 7, 16. 17, 18. 19. Kita akan berakhir di sini. Siapa yang dah dapat yang tulisan merah ni, pen merah ni siapa? Saya. Lina. Lina ke? Sandra. Yeay! Sandra. So kita berhenti 10.39. Yeay! Tepukkan untuk Sandra. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita ambil masa berapa lama Sandra ambil masa? 9 tolak ni 6 minit.
6 minit untuk siapkan tugasan ni. Kenapa? Okey, susah. Betul tak? Susah sebab tak teratur, berserabut. Betul Sandra? Kalau yang kecil tu memang susah nak cari. Yes, memang susah nak cari. So sekarang kita nak perbaiki kerja kita, sistem kita. Wah, Carol kata power lah Puan Sandra. Memang Puan Sandra power. Okay. Alright, so kita nak buat lagi sekali exercise tadi. Tapi apa kita nak buat adalah, sekarang kita nak buangkan semua nombor-nombor yang kita tak nak pakai. Okay, separuh daripada nombor yang kita tak nak pakai tu kita akan buang. Ya, dan tuan-tuan dan puan-puan, kita nak buat lagi sekali exercise kita. Okey, menggunakan nombor yang sudah kita susun baru. Okey, nanti saya tengok. Okey. Saya dah buang dah separuh daripada nombor-nombor yang kita tak perlukan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekarang perlu buat balik semula. Sekarang pukul 10.40. Okey, mula. 1 sampai 20. Sambungkan 1 sampai 20. Contoh tadi. Ya, 1, 2, 3. Okey, sambung. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, gunakan pen. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak guna pen, dekat bahagian bawah ni ada pen kan? Kan bawah skrin ni ada pen ni. Tekan yang itu. Lepas itu kita akan dapat. Gunakan pen macam Sandra tadi. Silakan. Sambung. 3, 4, 5, 6, 7. Okey, Khairul Az dah sampai nombor 3. Nombor 4, yes right. Nombor 5, yang lain macam mana? Wow. Siapa yang cepat sungguh ni? Wow. 18, 19. Siapa belum sampai 20 lagi? Okey, teruskan sampai 20, Okey, belum ada lagi yang sampai 20 lagi tu. Okey. Yang ini adalah nombor yang akhir 20. Okey, siapa sampai sini dulu? Sandra. Okey. Sekarang 10.42. Okey. Alright, very good. 42. Ya 10.42. Okey, kita dah ada pemenang. Kita ada Sandra juga. Kita bagi tepukan untuk Sandra. Sandra, you see your improvement. Kali pertama you buat, you ambil masa sampai 10.39, 6 minit. Tapi kali kedua yang kita buat, you reduce the time, 10.40 kita mula, 10.42 kita dah siap. Maknanya 2 minit saja Puan Sandra dah buat. Improve by 4 minutes. Okay? Kenapa kita boleh improve? Ini adalah kerana tadi dokumen berserabut, kita dah buang dah, kita dah susun, betul? Separuh yang berserabut kita dah letak ke tepi. Jadi improve kita punya ni. Alright? So now kita nak pergi pula kepada yang ketiga, skrin yang ketiga. Kita nak perbaiki lagi skrin kita. So apa kita nak buat adalah kita nak susun dia ikut kategori dia. Okay? Alright, kita tengok sini. So kita nak bahagikan dia, kategorikan dia. So kita buat 9 kategori dalam filing kita. So apa kita nak buat adalah kita nak susun dia. Kita tengok pattern sekarang. So gini 1, 2, 3, 4 pergi mana? 4 pergi di sini, 5 pergi mana? Dia dekat ruang yang seterusnya. Okay, dekat ruang yang seterusnya. Okay, so sekarang tuan-tuan dan puan-puan, saya nak tuan-tuan dan puan-puan sambungkan dia sampai 20. Sampai nombor 20. So kita dah bagikan dah dia elok-elok. Okay, kita tengok tu. Ya, tuan-tuan dan puan akan dapat apa? Dapat pattern dekat situ. Penyusunan dia.
Okay, cuba dapatkan sampai 20. Berapa minit? 4. 4 pergi ke mana? 5. 5 pergi ke mana? 6. 6 pergi ke mana? 7. 7 pergi 8. 8 pergi 9. 9 pergi 10. 10 pergi 11. 11 pergi 12. 12 pergi 13. 13 pergi 14. 15. Lepas tu 16, 17, 18, 19 dan akhirnya 20. Okey? Alright, jadi kita boleh selesaikan tugasan ini yang sangat-sangat lebih kurang 1 minit dah siap dah. 1 minit aja kita dah siap dah. Right? 10.44, 10.45 kita dah siap. Kenapa? Sebab nombor-nombor ini kita susun dia mengikut apa? Mengikut dia punya kategori. Kita kelaskan dia. Right? Dan bila kita dah kelaskan dia, tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok apa kita boleh buat. Kita boleh susun dia. Okey, yang ini lebih senang nak cari kan? Kalau kita nak cari nombor 20. Di mana nombor 20? Kita terus pergi ke ruangan ini. 20. Okey? Jadi kita direct pergi ya kepada ruang yang kita hendak. Alright? Ya, lebih mudah kan? Ya, daripada mula-mula berserabut ambil masa 6 minit. Kemudian kita tambah baik, kita kategorikan dia, kita buat klasifikasi dia. Lepas itu kita mula kita sort, lepas itu kita klasifikasikan, lepas itu kita susun elok-elok. Kita buat sistem filing, apa jadi? Senang aja, dalam beberapa saat aja kita dah dapat cari nombor 20. Okey? Itulah idea di sebalik filing system. Okey, jadi insya-Allah lepas break nanti kita akan mula belajar macam mana kita nak dapat sistem filing yang lebih teratur supaya kita nak mengambil dokumen yang diperlukan, mencari dokumen yang diperlukan akan lebih berkesan dan lebih efisien. Alright, ada sebarang soalan setakat ni? Clear tak? Jelas? Okey, insya-Allah. So kita akan pastikan sesi kita secerianya. Tapi sebelum itu sekarang dah 10.47, 10.45. Saya dah ambil masa tuan-tuan dan puan-puan. So, apa kata kita break dulu. Nanti tuan-tuan dan puan-puan masuk balik dalam pukul 10.10 begitu. Pukul 11.10. Untuk kita mulakan sesi kita yang seterusnya. Boleh? Alright, so beri saya 3, 1, 2, 3. Yes, puas hati ni sekali lagi. Okay, 1, 2, 3. Fantastic. Alright, bagi tepuk tangan pada diri anda. Kita rehat dulu. Yes, Puan Azhar, kita rehat dulu. Kita jumpa balik pada pukul 11.10. Alright? Okay, see you. Kita rehat dulu. Terima kasih semua.
kau pilih. Memang susah aku mau lari, dan aku tetap setia menanti. Aduh sayang, jangan kau begini. Mana tahu tiba-tiba saya berhenti. Walau bertahun ku tunggu jawaban darimu, engkau masih membisu. Biarpun kau sudah tahu, hanya kau mau, engkau masih membisu. Lebih baik kita jatuh cinta. Cinta kita sampai bila-bila. Kalau kau tidak percaya, ambil kapak lala dadaku ini. Aduh sayang, jangan kau begini. Mana tahu tiba-tiba saya berhenti. Walau bertahun ku tunggu jawaban darimu, engkau masih membisu. Biarpun kau sudah tahu, hanya kau mau, engkau masih membisu. Walau bertahun ku tunggu jawaban darimu, engkau masih membisu. Biarpun kau sudah tahu, hanya kau mau, engkau masih membisu. Walau bertahun ku tunggu jawaban darimu, engkau masih membisu. Biarpun kau sudah tahu, hanya kau mau, engkau masih membisu. Lebih baik kita jatuh cinta. Cinta kita sampai bila-bila. Kala sudah di tangan, kita ramai-ramai gugus satu kali. Satu suara, satu semangat. 1, 2, 3. 1, 2, 3 lundus. Ada pot sekanak wagu, jeling-jeling semandak di sana. Mula-mula cerita saja, lama-lama menarik semayang. 1, 2, 3. 1, 2, 3 lundus. Lundus punya lundus, pandai sudah memikat. Tangan kiri poin pegang galas, tangan kanan pengambai sumandang. 1, 2, 3. 1, 2, 3 lundus. Satu, dua, tiga. 1, 2,
Kupi-kupi dulu sebelum mulai karaja. Sigup-sigup dulu barulah otak berjalan. Kupi dan sigup bagai sidang kulit. Kalau kurang satu, kurang caslah si angkol. Semua serba tak kena. Kupi-kupi dulu pisang goreng panas-panas. Kalau terlebih sudah, itu kepala pening-pening. Janganlah terlampau curi tulang minum kopi. Kalau kedapatan selesailah si angkol. Gulung tikarlah kau, oi angkol. Kasihan, ku kasihan. Pasal kupi-kupi pisang goreng panas-panas, anda buang karaja. Hai kupi dulu pisang goreng panas-panas. Kalau terlebih sudah, itu kepala pening-pening. Janganlah terlampau curi tulang minum kopi. Kalau kedapatan selesailah si angkol. Gulung tikarlah kau, oi angkol. Kasihan, oh kasihan. Pasal kupi-kupi pisang goreng panas-panas, karena buang karaja. Hai pasal sigup-sigup si angkot bayar GST. Sana sini bosku, mana-mana bosku. Walau kita cuma orang biasa saja, jangan hairan kalau kana panggil bosku. Jangan malu bosku, tenang saja bosku. Kalau kerja biasa saja, lagi malu bosku, bikin malu bosku. Bila cakap basar tapi tin kusut, santai saja bosku, tenang saja bosku. Biar hidup kita cuma sederhana. Yang penting bosku,
Tini dah rehat dah? Dah minum dah? Dah. Okey. Seronok kan berkursus dari rumah? Puan tinggal di Kuching di mana? Ya. Tinggal di Kuching di mana? Semayang Aman. Oh, okey. Pernah pergi Semayang Aman Saya tak? suka pergi Kuching, ha? Pernah pergi Semayang Aman tak? Tak perasan tu kawasan mana? Tu jalan nak pergi ke Sentubong. Oh, okey, Sentubong. Okey. Tu bandar baru. Oh ya? Okey. Selalu pergi kawasan situ, Sentubong sebab makan seafood kat situ sedap kan? Ada kampung-kampung tu untuk seafood tepi laut tu. Sebelum damai. Saya seronok, saya suka pergi Kuching. Kalau katakan merenung sungai Sarawak tu kan. Habis ni macam mana? Waterfront okey ramai orang? Apa dia? Ramai PKP ni kosong lah, waterfront semua kosong lah. Tak ada pergi sana. Oh tak ada pergi sana lah. Tak ada jalan-jalan, cuma rumah dengan tempat kerja je. Okey. Tak berani lah. Oh ya. Covid ni teruk lah yang Delta baru ni, yang apa ni, sangat-sangat sangat-sangat dangerous, sangat-sangat senang untuk merebak kan? Ya. Selangor sekarang paling tinggi ni 3,000 satu hari, lebih kurang 3,000 lebih satu hari. Puan dah vaksin ke? Vaksin 1, vaksin 2 akhir bulan. Saya esok vaksin 2. Alhamdulillah. Cepat, Sarawak cepat. Azah dah vaksin Azah? Sama dengan Azah tu. Oh sama dengan Puan? Okay, alright. Tak dengar suara tu Puan, kena unmute-kan suara. Alhamdulillah, 3 Jun yang lepas dah lengkap 2 dos. Oh dah? Okay. Dah, Alhamdulillah. Oh Alhamdulillah, kalau dah Masa dapat 2 first dos dose tu, tak ada demam, first tak dose sakit? saya dapat masa bulan puasa dulu. Cepatnya? 10 hari bulan 5, first dose, second dose 3 hari bulan 6. Okey lah, kalau dah dapat 2 tu selesa sikit kan? Tapi Alhamdulillah, tapi masih takut lagi juga nak ke mana-mana. Ya, masih boleh dapat lagi tu. Tak beranilah. Ya, itulah. Sebab dia hanya mencegah, melindungi kita, tapi bukan pasport untuk vaksin virus tu tak jangkit kat kita kan. Betul. So ikut je lah SOP apa yang semua tu, tak berani saya. Betul. Sebab dia banyak juga, macam ada satu kes dekat sini banyak-banyak ni kan. Mak dia dalam nazak, bapak dia dah meninggal. Anak tinggal macam tu je. Dalam selang masa dia tu dalam seminggu, kadang-kadang tak sampai seminggu, dah hilang kedua-dua, tiba-tiba jadi anak yatim. Banyak kes tu dekat Semenanjung. Itulah kita tengok hari-hari berita, lain-lain berita kita dengar kan, takut juga kita. Ya. Tahap kematian sangat tinggi sekarang ni. Itulah. Anak saudara saya doktor dekat Kuantan. Dia cakap kawan-kawan dia dekat HKL ada dah lengkap vaksin, tapi masih dapat juga positif COVID. Oh, okey. Sekarang pun kalau stage 4 and 5, dia orang tak pergi ICU, dia orang simpan dekat ED saja, tempat emergency department tu, sebab terlalu banyak sangat kes dekat KL. Ya, sangat. Dan mereka kena pilih siapa yang nak masuk ICU. Macam nyawa tak berharga macam. Ya, itulah betul. Walaupun kita dah habis lengkap dos kan, kena jaga-jaga jugalah. Itulah. Tak apalah, kita jagalah supaya orang kata selamat kan. Yelah, insyaAllah. Okay. Alright, so semua dah ada ke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi semua. Okay, Sandra is in, Linang is in. Okay, Khatijah, are you in? Linang sama kita punya, Sandra sama kita punya. Okay.
Assalamualaikum Puan. Minta maaf. Okey. Tadi Puan Vic bagi tahu dia on the way ke pejabat daripada Serian. So maksudnya mungkin lambat sikit. Lambat tu. Jauh. Serian lah. Puan tahu Serian jauh. Ke pejabat lah. Okey. Yelah. Alright. Kena Itu pergi saja office nak pula buat dia. Tadi ya. kena pergi office pula dia. Dia kena pergi office. Tadi dia dekat rumah. Oh, kena panggil lah tu. Okey, tak apa. Okey. Alright. So, Cik Said dah sampai ke? Cik Said dia dari Jabatan Wanita, dia seorang aja lelaki ni Dalam kelas kita pun dia seorang aja, sama dengan Saiful. Nasib baik Saiful ada teman kan. Khatijah okey Khatijah? Okey. Alright. Okey. So kalau dah okey, jom kita mulakan. Alright, sesi kita. Tapi sebelum itu, beri akak dulu. 1, 2, 3. Yes. Like that, Lina. Okey, tangan rapat. Yes, we are the best. Alright, we are number 1. We can do it. Sekali lagi, we are the best. Alright. Yes, we are number 1. And we can do it. Okay, alright, tak apa. So, let's go to kita punya sharing. Saya sharekan screen. Alright, kita sharekan screen. Jadi tadi kita dah tengok dah dalam kita punya ni. Okey, dalam kita punya exercise tadi. Okey, bahawa kalau katakan kita buat klasifikasi, lepas itu kita buat kita punya mula-mula dia berserabut, banyak sangat dokumen berserabut. File pun berserabut penuh meja kita. So apa kita buat? Kita kemaskan dia. So macam mana kita kemaskan dia? Kita sort, kita sisih. Ya, kita sisih. Mana yang kita tak nak pakai, kita ketepikan. Mana dokumen yang tak perlu kita simpan, tak penting, tak ada kepentingan, ya, kita buangkan dia, ya. Yang kita panggil sebagai apa? Dokumen-dokumen. Kadang-kadang kita dapat surat-surat yang tak berkaitan, yang tak perlu pun. Okay. Jadi kita susun dia, kita sort dia. So apa yang berlaku tadi, nombor-nombor yang tak diperlukan diketepikan. Alright, tinggal nombor-nombor yang diperlukan pun ada sedikit lah yang tinggal lagi. Okay. Jadi berubah masa daripada apa yang Sandra capai, Sandra. Alright, congratulations to you. Mula-mula 6 minit and then improve productivity. Betul tak? Improve productivity to 3 minutes. Sandra siapkan within 3 minutes. Tengah daripada masa original tadi. Okay. So kalau kita sort, kita dah buat, kita bersihkan tempat kerja kita, sistem filing kita, we will increase the productivity. Itu yang dikatakan increase productivity. Tambah pula lebih memudahkan untuk kita buat, kalau kita buat klasifikasi pula, kita kategorikan dia. Ya, filing tadi kita kategorikan dia mengikut apa? Mengikut fungsi, mengikut jabatan, alright? Mengikut kepada aktiviti-aktiviti dan subjek-subjek, alright? So kita kategoriskan dia. Dan selepas itu apa dia? Kita susun dia. So apa yang kita buat? Mula-mula kita ada 6 minit, lepas tu turun kepada 2 minit, lepas tu turun 1 minit, lepas tu beberapa saat saja untuk sampai ataupun cari nombor 20. Okay? Alright? Jadi cepat dan segera. Ya, itu adalah contoh kenapa kita perlu apa? Kita perlu satu sistem yang bagus. Alright? Okay, mari kita teruskan dengan klasifikasi file. Okay? Ya, kerajaan kita, kerajaan persekutuan, kerajaan negeri, dia mempunyai ramai anggota dan jabatan yang besar. Ada banyak jabatan-jabatan. Alright? Jadi sebagai satu majikan, ya, kerajaan apa? Dia mesti ada satu sistem. Ya, sistem yang kita kena ada satu piawaian.
ya yang boleh kita standardizekan, kita amalkan, kita praktikkan di setiap jabatan. Sebab maklumlah kadang-kadang pekerja tadi dipindahkan daripada satu jabatan ke satu jabatan. Contoh dari jabatan award, dari jabatan memberi penganugerahan, pindah pula ke jabatan pentadbiran, ya, ke unit pentadbiran di jabatan ataupun agensi yang berbeza. Okey? Jadi kita perlukan ada apa? Sistem yang sama. Jadi kerajaan telah memberi atau membentuk satu sistem pengurusan rekod kerajaan. Alright? Kerajaan pusat atau kerajaan negeri. Jadi negeri menggunakan pusat punya sistem. Alright? Jadi ya, Akib Negara menerbitkan panduan pembangunan klasifikasi fail pejabat awam di peringkat persekutuan dan juga peringkat negeri. Okey, itulah sejarahnya. Jadi kita tengok dulu apa takrifan klasifikasi. Apa dia klasifikasi ni? Apa maksud dia klasifikasi? Jadi klasifikasi adalah proses mengenal pasti kategori atau kategori aktiviti perkhidmatan dan rekod yang dijana dan dikumpul. Alright, jadi maknanya satu proses untuk kita kategoriskan aktiviti perkhidmatan kita ke dalam fail bagi memudahkan pemerihalan, kawalan, pautan dan penetapan status pelupusan dan akses. Alright? Ya, jadi untuk memudahkan kita supaya kita boleh mengenal pasti kategori dia. Proses mengenal pasti dan mengumpulkan maklumat secara logika ke dalam kategori kumpulan yang sama atau seakan-akan sama. Di mana setiap satu kategori kumpulan rekod ini dikenali dengan identitinya yang tersendiri. Okey? Jadi itulah yang yang perlu ada dan kenapa kita ada klasifikasi pejabat awam ini. Alright? Okey. Mari kita tengok jenis-jenis klasifikasi. Klasifikasi nombor 1 dia bergantung ataupun kita susun dia, klasifikasikan dia mengikut struktur organisasi tersebut. Bagaimana organisasi distrukturkan. Alright, kita ada apa? Kita ada jabatan, ya, kita ada kerajaan pusat, lepas itu kita ada apa? Kita ada jabatan Perdana Menteri, kita ada ke dalam kementerian, ya, dalam di Sabah, di Sarawak pun, negeri pun macam tu juga. Kita ada bahagian-bahagian mengikut struktur kerajaan itu sendiri. Ya, pembahagiannya mengenai jabatan. Alright? Lepas itu kita juga boleh susun, kita boleh buat klasifikasi berasaskan kepada abjad, huruf. Alright? Kalau tuan-tuan dan puan-puan pernah pergi klinik swasta, kadang-kadang ya, apa yang nurse tu ataupun bahagian pendaftaran minta adalah minta IC kita, betul? Ya. Jadi dia menyusun file-file dia mengikut apa? Nombor IC dan juga abjad nama. Jadi kadang-kadang dia ikut nama kita lah. Ya, dia tengok, okey, puan kata, okey, minta IC, jadi dia ikut nama kita. Alright? Dan juga ikut IC kita. Right? Okey, abjad. Kita boleh susun. Lawyer. Kalau kita pergi jabatan peguam, sebab kes itu dia apa? Dia ikut kepada, dia buat kepada fungsi apa? Fungsi jabatan, dia ada yang ikut organisasi, ada yang ikut personal. Jadi kalau personal tadi dia ikut apa? Dia ikut number abjad dia. Sebab setiap individu itu unik dengan kes-kesnya. Jadi dia buka file ikut abjad. Okey? Tu ABC lah. Nombor pun begitu juga. Ya, ada yang memberi number. Ya, number kepada setiap fungsi dan jabatan tadi. Ya, setiap fungsi diberi nombor. Ya, jadi boleh ikut nombor. Alright? Okey, ada juga yang mengikut geografi. Ini ikut kawasan. Contoh, kalau syarikat tersebut, katalah syarikat tersebut ada cawangan-cawangan.
ya, cawangan-cawangan dia. So kadang-kadang dia nak ikut juru jual ataupun sale mengikut cawangan-cawangan. Right? Cawangan-cawangan. Jadi apa yang berlaku adalah dia ikut cawangan lah. Ya, zon utara, zon selatan, zon timur, zon barat. Jadi dia susun file ikut geografi. Alright? Dan yang akhir ikut fungsi. Fungsi ni adalah function ataupun jabatan itu adalah berkaitan dengan apa? Apa fungsinya? Fungsi pentadbiran ke? Fungsi perakaunan ke? Fungsi operasi ke? Dia ikut fungsi yang dilaksanakan oleh jabatan-jabatan tersebut. Dia dalam jabatan sumber manusia, tapi apa fungsi-fungsi dia pula? Dibahagikan lagi. Jadi ini boleh kita gunakan, kita bahagikan, kita kategorikan kita punya dokumen-dokumen tadi ikut kepada perkara-perkara ini dan gabungan daripada kesemua ini. Ada yang menggabungkan fungsi dan juga nombor. Ya, nombor dan fungsi. Ya, boleh kita gabungkan, tak jadi masalah. Right? Ya. Jadi dalam agensi kerajaan kita, dalam agensi kita, dalam lembaga kita, selalunya kita akan menggabungkan nombor dan fungsi. Are we okay so far? Boleh? Clear? Jelas? Okay? Yes? Okay, kita tengok. Klasifikasi berdasarkan fungsi. Alright, kita direct pergi kepada, kalau sektor kerajaan, kita akan bahagikan klasifikasi file kita kepada dua fungsi utama. Satu adalah urusan am. Okey, urusan am ini adalah urusan pentadbiran. Semua yang dalam bidang-bidang pentadbiran. Bahagian admin lah dalam bahagian pengurusan dan pentadbiran. Manakala urusan fungsian adalah bahagian-bahagian yang spesifik. Ya, spesifik kepada fungsi jabatan itu sendiri. Contohnya, fungsi bahagian yang menjaga keusahawanan. Alright, keusahawanan. Jadi keusahawanan wanita. Ya, usaha wanita. So itu satu fungsi. Ya, so kita boleh ikut fungsian dia. Okey, kalau katakan fungsian dalam arkib negara, kita ada fungsi penglupusan fail. Jadi kita ada bahagian yang nak melupuskan fail. Jadi kalau orang nak melupuskan fail, dia terus pergi kepada penglupusan. Jadi fungsi dia. Contoh fungsian lagi. Fungsian komputer, pengkomputeran jabatan. Alright, so itu adalah bahagian komputer dan teknologi. Jadi itu adalah bahagian fungsi utama. So kita ada kat sini. Klasifikasi file kita ada dua, urusan-urusan am yang berkaitan dengan pentadbiran dan urusan-urusan fungsian. Alright? Okay. Are we okay so far? Boleh? Yes, thumbs up. Thumbs up. Okay. Alright, good. Kalau ada soalan, no problem ya tuan-tuan dan puan-puan. Tanya, okay. Jadi urusan am, kita tengok urusan am kita apa dia? Meliputi rekod yang memberi sokongan kepada perjalanan jentera sesebuah pejabat awam. Alright? Yes. Jadi apa dia urusan am ini? Iaitu bahagian pentadbiran. Ini kan bahagian sokongan, bahagian pentadbiran, bahagian tanah, bangunan dan infrastruktur. Itu masuk dalam urusan am. Aset dan store, ya. Ini bahagian pentadbiran semua. Bahagian keuangan, keuangan masuk dalam bahagian pentadbiran dan sumber manusia. Jadi macam mana kita nak tahu dia ini adalah urusan am? Selalunya dia orang ni duduk kat office mana? Bahagian depan lah. Alright, satu jabatan pentadbiran. So ada pentadbiran, bahawa dalam jabatan tu juga ada tanah, bangunan dan infrastruktur, aset, store, keuangan dan juga sumber manusia. Alright. Jadi apa yang telah dilaksanakan, telah dikodkan, diberi nombor untuk setiap jenis urusan ini. Macam contoh kerajaan kata kalau pentadbiran semua aktiviti ke bawah pentadbiran dia beri 100. Nombor 100 ya adalah
bahagian pentadbiran. 200 adalah bahagian tanah, bangunan dan infrastruktur. 300 aset dan stor. 400 keuangan. 500 sumber manusia. Jadi walaupun kita dalam jabatan yang berbeza, tapi penakrifan kita distandardkan, disamakan. Jadi kat mana pun jabatan kita pergi, kalau 500 memang sumber manusia. Ya, kat jabatan mana pun kita ataupun agensi mana pun kita. 500 sumber manusia, 400 keuangan, 300 aset, 200 tanah dan 100 adalah untuk pentadbiran. Alright? Kita tengok daripada bahagian ini, daripada fungsi am tadi, dibahagikan lagi pentadbiran. Di bawah 100. Apa pula yang termasuk dalam pentadbiran? Urusan-urusan pentadbiran. Apa dia? Contohnya perundangan. Bahagian perundangan. Okey, dia masuk bawah pentadbiran. Perhubungan awam. Komunikasi dengan orang luar. Perhubungan awam, ya, dengan media. Itu adalah di bawah pentadbiran. Program kerjasama dalam negeri, bawah pentadbiran. Program kerjasama luar negara, bawah pentadbiran. Laporan dan perangkaan. Pengurusan mesyuarat. Kemudahan yang ada, persatuan dan kelab. Kalau kita berhubung, ada bawah pentadbiran. Parlimen, Dewan Undangan Negeri, di bawah pentadbiran. Jabat penerbitan, di bawah pentadbiran. Teknologi maklumat dan komunikasi, bawah pentadbiran. Pengurusan rekod, bawah pentadbiran. Pembaharuan pentadbiran, pelaksanaan piawaian ISO, pengurusan pejabat, majlis sambutan dan perayaan, pengurusan sumber manusia, perpustakaan, jabatan, harta intelek, lembaga penasihat, daftar warisan, rancangan Malaysia dan pengurusan risiko. Ini semua adalah semua di bahagian pentadbiran. Ya. Okey, so ini masuk dalam kategori pentadbiran. Dalam bahagian bangunan pula, ada pula dia punya pembahagian dia. Apa yang dimasukkan dalam bangunan dan infrastruktur? Rancangan perolehan tanah dan bangunan, perolehan pelepasan tukar guna tanah, pembinaan perolehan pelupusan bangunan, sewaan ruang, keselamatan bangunan, tanah, penyelenggaraan. Semua ni akan dapat apa? Nombor 200. Okey, 200 ya bagi aktiviti ini. Kemudian aset dan stor. 300. Tak habis urus aset atau aset hidup dalam stor kerajaan, ya, melabelkan aset alih, kenderaan, stor, aset hidup, ya, ikan, aset hidup contoh haiwan, tumbuhan dan juga aset maya. Alright? Keuangan, akaun, bank, bayaran, bajet, waran peruntukan, bond, cek, kumpulan wang yang disatukan, penurunan kuasa, bekalan, perolehan, pinjaman kaki tangan awam, audit keuangan, semua masuk bawah 400. Bawah 500, penjawatan, perkhidmatan. Ini bawah sumber manusia ya, cuti, kompetensi, latihan, perhubungan pekerja, pembangunan sumber manusia dan fal-fal peribadi. Okey, ini ada termasuk dalam sumber manusia. Okey, ya, ini masuk dalam kategori sumber manusia. Okey, so kita nak pergi balik pada tuan-tuan dan puan-puan. Adakah sistem yang sama digunakan di jabatan masing-masing? Di jabatan wanita macam mana? Puan Azhar, macam mana Puan Azhar? Puan Atini yang dah lama dah dalam ni. Adakah menggunakan nombor yang sama? Ya. Nombor yang sama. Macam mana dengan lembaga? Lembaga? Sandra? Alinan gunakan nombor yang sama ke juga? Yang tu Puan Vic yang uruskan. Puan Vic. Okey. Tapi ada tak nombor dekat file tu dia ikut nombor-nombor ni? Ada. Okey. Dari itu aktif negara. Taklah jabatan kerajaan standardized. Kat mana pun kita tak boleh lari daripada sistem ni sebab sistem ini adalah sistem yang dibentuk dan semua agensi negeri atau kerajaan mesti guna sistem ni. Alright? Sebab badan-badan berkanun
ada lambat sikit. Kami orang, our office just started 2 tahun yang lepas. Oh, And tak then apa. we start the Tapi masih guna nombor yang sama lah kan? Yes. Yes. Tak apa, don't worry. Ya, lambat laun tu tak apa. Tapi pelaksanaannya tu, apa yang kita laksanakan dekat jabatan kita, kita akan gunakan yang ini. Ya, masih outgoing. Yes. Okay. Alright, sebab Indoor. nanti lebih mudah untuk kita computerize kan. Sebab ini semua dikawal oleh mampu. Kalau macam computerization oleh mampu, tapi coding dan juga classification di bawah Arkib Negara. Pustaka Negeri. Sekarang Agak. Perpustakaan Negeri. Very good. Pustaka Okay, Negeri. very good. Yes. Okay. Now, apa kita nak buat adalah, mari kita belajar untuk membezakan dokumen ini aktiviti apa. Alright? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita akan pergi kepada latihan kita. Okay. Kita ada latihan. Okay, latihan. Ya, aktiviti kumpulan file Jabatan Mesra Rakyat. Kita ada 25 file. Alright, kita ada 25 file. Jadi apa yang saya nak adalah kita akan buat a short breakout room. Ni nak practice breakout room. Okay. Syah ready Syah? Carol ada Carol? Okay. So kita nak Saya masuk. ada puan. Okay, tuan-tuan dan puan-puan ikut jabatan. Carol buat Jadi Carol, Said, Puan Azhar, Puan Atini, Puan Khatijah, satu tim. Dapat tak nama dia? Cik Said Fizarul, Cik Azhar, Cik Atini, satu kumpulan. Kejap puan. Dua backup room puan. Dua kumpulan je. Okey. Dik, Linan, Sandra dengan Liza, satu kumpulan. Apa puan? Sebab kita ikut jabatan. Linan. Puan Linan, Puan Vic, Puan Sandra, Puan Liza, Nora Liza. Okey, dia orang satu tim. 4 orang. Okey, dapat tak nama dia? Lagi satu? Cik Said Fizarul, Puan Azhar, Puan Hatini, Puan Khatijah, satu tim. Tapi Puan Lina dengan Puan Sandra ada 2 orang je. Yang lagi 2 tak sampai. Tak apa, dia okey. Vic tak sampai lagi, tak apa. Naliza tak ada ya, Linan? Puan Noliza dia ada tugasan personal. Dia bawa bapak dia pergi jantung. Oh ya ke? Tak apa. Vic dengan Lina dengan Sandra pun okey. Dia orang-orang hebat, tak apa. 2 orang, no problem. Ya, sebab lebih mudah. Cik Said dah sampai Hafiz ke Cik Said? Dah. Okey, alright. Cik Said akan masuk dalam Jabatan Wanita. Lembaga akan masuk lembaga. Cik Khairul masukkan aja dulu. Jadi kita akan masukkan tuan dan puan kepada 2 kumpulan. Alright, kumpulan 1 kumpulan Jabatan Wanita, 1 kumpulan lembaga. Dan kemudian kita akan bincangkan. Ya, maknanya tuan dan puan kena ada dah download dah nota dekat tu, dekat WhatsApp. Nota dah download dah? Dah download? Okey, so nanti tuan dan puan pergi ke slide ini, ya, slide nombor ke surat berapa ya? 42, 41, 43. Dan akan bincangkan file-file tersebut duduk dalam jabatan apa. Ya, adakah dia 100, 200, 300, 400 atau 500? Ke bahagian mana? So nanti kita akan bincang. So saya bagi tuan-tuan dan puan-puan bincang lebih kurang 10 minit. 10 minit. Ya, lepas tu nanti kita tuan-tuan dan puan-puan sekarang masuk dalam grup masing-masing. Lepas itu akan dibawa balik kepada main group. Kita akan bincangkan file ni masuk dalam dokumen ni masuk dalam file mana. Okay, any question? Alright, okay Cik Carol. Why don't kita pecahkan mereka kepada grup masing-masing.